nama saya Anaya, saya berasal dari Indonesia. Nama saya Ayhanam, saya berasal dari Kazakhstan. Nama saya Adina, saya berasal dari Kyrgyzstan. Nama saya Aruzhan, saya berasal dari Kazakhstan. Nama saya Jennifer dan saya berasal dari Indonesia. Nama saya Marsha dan saya berasal dari Indonesia. Hai semua, selamat datang ke vlog kumpulan kami. Hari ini kami berada di bandar bersejarah yaitu Melaka terkenal dengan sejarah yang sangat kaya, budaya yang pelbagai, dan masih banyak bangunan sejarah yang masih dipelihara sehingga hari ini. Setiap tahun, ramai pelancong dari dalam negara dan luar negara berkunjung ke Melaka untuk mempelajari tapak-tapak bersejarah di sini. Disebabkan oleh nilai sejarah dan budayanya yang sangat penting, Bandar Malaka City telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Dalam vlog ini kami akan berkongsi sejarah seni bina dan kepentingan tempat warisan ini. Jom ikut kami! Jom! Pertama, kita ada di salah satu tapak warisan yang sangat terkenal di sini, yaitu Christ Church Melaka. Christ Church dibina sebagai gereja Protestan Belanda dan pada awalnya dikenali sebagai Dutch Reformed Church. Gereja ini digunakan oleh komuniti Belanda untuk aktivitas keagamaan mereka selama lebih daripada 1 abad. Pada tahun 1824, Melaka diserahkan kepada pihak British melalui Anglo-Dutch Treaty. Selepas itu, gereja ini digunakan oleh gereja Anglikan dan namanya ditukar kepada Christ Church. Gereja ini sangat istimewa karena gereja ini merupakan gereja Protestan tertua di Malaysia yang masih digunakan sehingga hari ini. Bangunan ini sangat terkenal dengan warna merahnya. Namun, sebenarnya warna asal gereja ini adalah putih. Ia dicat merah semasa zaman pemerintahan British. Reka bentuk bangunan ini juga menunjukkan seni bina kolonial Belanda yang unik dan bersejarah. Christ Church Melaka terletak di kawasan Panggi Dutch Square. Di kawasan ini juga terdapat bangunan bersejarah lain seperti status yang merupakan bekas pusat pendakiran Belanda. Sehingga hari ini Christ Church Melaka masih digunakan sebagai tempat ibadat dan menjadi salah satu tarikan pelancongan utama di Malacca City. Bangunan ini mencerminkan sejarah penjajahan, perubahan budaya, dan perkembangan agama di Malaka. Tempat ini bukan sahaja cemik umum bergambar tetapi juga penuh dengan sejarah. Jika Anda melawat kota Melaka, jangan lupa datang ke Christ Church Melaka. Sekarang kami berada di Bandar Hilir Melaka untuk melawat salah satu tapak warisan terkenal di Malaysia, yaitu Eva Mosa. Eva Mosa merupakan peninggalan kubu yang dibina oleh Eropa dan menjadi simbol penting bagi sejarah Melaka. Sejarahnya bermula pada tahun 1511 apabila Portugis menakluk Melaka. Portugis menggunakan buruh paksa selama 5 bulan untuk membina kubu sementara bagi menangkis serangan orang Melayu. Selain itu, juga untuk mengawal laluan perdagangan rempah yang sangat penting ketika itu, melindungi Melaka daripada serangan musuh, dan mengukuhkan kuasa Portugis di Asia. Dan nama Eva Mosa yang bermaksud yang termasyur menunjukkan betapa pentingnya kubu ini pada zaman itu. Hari ini struktur utama yang masih berdiri ialah Porta de Santiago, yaitu gerbang utama kubu ini. Ia juga merupakan lokasi populer untuk pelancong bergambar.
dan belajar tentang sejarah penjajahan. Pada tahun 1641 pula, Melaka ditawan oleh Belanda. Mereka membaik pulih kubu ini dan memperkuatkannya. Ia menjadi bukti bahwa Malaka pernah menjadi pusat perdagangan dunia dan saksi kepada pemerintahan Portugis, Belanda, dan British. Kesimpulannya, walaupun hanya sebahagian kecil Formosa yang masih wujud hari ini, tapak ini tetap mempunyai nilai sejarah yang sangat besar. Diiktiraf sebagai kuil Cina tradisional tertua di Malaysia, kuil Cheng Hunteng di Melaka bukan sekedar tempat ibadat. Berusia lebih dari 300 tahun, tapak ini merupakan arsip hidup yang merekodkan sejarah migrasi dan diplomasi masyarakat Cina di Asia Tenggara. Membawa masuk artisan dan bahan binaan terus dari wilayah Fujian dan Guangdong, seni bina kuil ini terikat ketat dengan prinsip Feng Shui. Kuil Cheng Hunteng dianugerahkan Anugerah Kecemerlangan Warisan Asia Pasifik UNESCO pada tahun 2003 atas hasil restorasi yang luar biasa. Diasaskan pada tahun 1645 oleh Kapitan Cina Tai Kiki, kuil ini melengkapi fungsi keagamaan. Pada era pentadbiran Belanda, ia bertindak sebagai mahkamah kendali dan pusat pentadbiran resmi, menandakan transisi penting komuniti maritim kepada sistem penempatan yang terancam. Mengharmonikan ajaran Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme di bawah satu bumbung, lokasinya di Jalan Harmoni kekal sebagai bukti nyata daya tahan identitas dan toleransi budaya tamadun kita. Sebagai penutup, perjalanan kami di Melaka memang sangat menyeronokkan dan penuh dengan pengalaman baru. Melaka bukan saja kaya dengan sejarah seperti yang telah kami kongsikan tadi, tetapi juga mempunyai suasana yang unik dan menarik untuk diterokai. Sepanjang lawatan ini, kami dapat belajar banyak perkara sambil menikmati masa bersama, berjalan di sekitar bandar, melihat tempat-tempat bersejarah, dan juga meluangkan masa bergembira bersama rekan-rekan. Jelaslah bahwa Melaka bukan sekedar tempat untuk belajar bersejarah, tetapi juga tempat untuk mencipta kenangan yang indah. Kami harap Anda semua dapat merasai sedikit pengalaman kami melalui video ini. Dan mungkin, suatu hari nanti, dapat datang sendiri ke Melaka.